Okay, hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel ni. Okay, setelah lama aku tak buat video. Kali ni kita kembali dengan kisah seram yang terbaru. Kisah seram ni ada satu pengirim yang kirimkan cerita ni. Kisah ni tajuk dia ialah siapa kata dekat hotel KL tak ada hantu. Tajuk dia. Lokesen hotel ni dekat Kuala Lumpur. Dan nama hotel ni dirahsiakan sebab takut nanti tak ada orang nak pergi pula dekat hotel ni. Cerita ni dari pengalaman kawan aku yang pernah kerja dekat hotel ni, kata pengirim ni lah. Dia cerita pengalaman first dia kerja dekat hotel ni sebagai pembantu supervisor untuk room service. Dia cerita masa tu dia dengan supervisor pergi cek bilik yang dah budak-budak housekeeping buat lah. Dari tingkat paling atas diorang cek sampai dah separuh tingkat diorang cek semua bilik. Time diorang dekat tangga nak turun tu, kawan aku ni dia macam terdengar benda jatuh dari tingkat atas. Yang buat lepas tu dia buat tak tahu je lah. Dia tidak endahkan benda tu. Dia ingat tu cuma perasaan dia je. Lepas habis satu floor diorang cek lagi sampai floor paling bawah. Pun sama juga. Kawan aku ni terdengar bunyi jatuh yang sama. Dengar bunyi ada benda jatuh. Dia tengok dari tangga. Dia tengok atas, nampak macam ada kain putih. Dia biar je lah. Dia biar je lagi sampai 3 floor. Diorang dah naik sampai floor ketiga. Diorang nak habiskan cek ni lah. Tiba-tiba bunyi jatuh tu memang paling kuat kali ni. Dia pandang dekat atas. Dia terkejut. Dia nampak macam ada bantal peluk panjang. Dalam kurungan hantu bungkus, ataupun orang panggil gula-gula lah kan, hantu gula-gula. Sebab kita tak boleh sebut nama dia, takut nanti dia datang kan, mampus aku. Berguling nak ke arah diorang. Kawan aku nampak benda tu berguling-guling jatuh ke arah diorang. Apa lagi, dia tarik tangan supervisor ni, dia terus lari, tak pandang belakang dah, lari lintang pukang. Esoknya dia cerita dekat bos dia. Bos dia cakap kalau tak tahan, suruh staff lain je lah sambung kerja. Tapi mesti dalam 3 hingga 4 orang yang kena ikut, cakap bos dia. Staff dekat hotel ni memang tahu ada benda kat hotel ni, tapi diorang tak nak bagi tahu. Sebab kalau diorang bagi tahu, nanti pekerja dekat situ tak nak kerja dekat situ lagi. Jadi diorang diamkan je supaya tak ada pekerja yang nak berhenti dekat situ. Jadi orang baru ni tak tahulah apa cerita sebenarnya dekat hotel tu. Kawan aku ni pula, dia masa tu shift malam. So dia kena kemas bilik. Selepas je dia dah kemas bilik, tu, dia pergi bilik tu. Sebab bilik tu terbuka dan semak sangat. Dia pun kemas lah. Dia nampak, kenapa bilik ni sepah sangat, kemas lah bilik ni, kawan dia kata masa tu. Dia pula masa tu pergi kemas seorang-seorang. Dia kata dia siap menyanyi-nyanyi lagi masa time nak kemas tu. Tapi dia kata ada jugalah rasa seram. Lepas dia siap kemas semua tu, dia turun lah. Lepas tu baru dia tanya balik dekat bos dia, tu ada orang ke tak? Lepas tu baru supervisor dia cakap, yang bilik tu mana ada orang. And dalam bilik tu baru lepas diorang simbah darah untuk pemujaan. Yang kawan aku ni pun mengamuk lah. Dia cakap nasib baik tak jadi apa-apa masa tu. Kalau tak, siapa nak bertanggungjawab? Kalau kena rasuk ke apa ke? Marah dia. Nak jadikan cerita, bilik tu memang setiap tahun
sekali kena ada simbah darah untuk bagi hantu yang ada dalam hotel ni tak ganggu orang-orang yang ada dekat situ. So, satu daripada bilik hotel ni memang akan dibiarkan kosong untuk hantu-hantu ni, untuk diorang buat upacara tu lah untuk hantu-hantu ni, supaya hantu-hantu ni tak kacau penghuni-penghuni hotel dekat situ. Kalau diorang tak buat simbah darah macam tu, hantu-hantu tu akan kacau lah semua customer dekat hotel tu. Lepas tu dia baru dia dijumpai mati dalam tub mandi dalam bilik tu. Orang cakap dia mati sebab serangan jantung, dan ada juga yang cakap dia mati sebab kena bunuh dengan GRO yang dibawa dekat hotel tu. Ini customer tu lah. Ada customer yang mati dekat dalam bilik tu sebab ada yang mendakwa GRO yang customer tu bawa yang bunuh dia. Kalau nak kerja satu tempat tu, siasat dulu. Jangan sampai kena kokak, kata supervisor dekat situ. Dan ini adalah cerita yang dikongsikan kepada saya, yang saya ceritakan kepada korang hari ni. So kalau korang nak kongsikan cerita dan pengalaman korang, korang boleh hantar je voice. Kalau korang malas nak type pun boleh voice je kan, hantar voice dekat mana-mana media sosial lah. Sebab dekat bawah ni saya ada letak semua link. Saya ada letak link media-media sosial saya, tak kira lah Instagram ke kan, saya punya Facebook ke apa, boleh DM je. Dan korang boleh ceritakan kisah seram korang tu dengan voice je kalau korang malas nak type. Dan saya akan sharekan korang punya kisah seram tu. Saya janji semua yang share kisah seram tu, semua saya akan masukkan dalam YouTube channel ni lah. Terima kasih kerana tengok video ni sampai habis. Assalamualaikum, bye bye.